Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengar suara Ustaz Dengar? Jelas tak? Ke sekat-sekat? Jelas, jelas. Jelas, jelas. Jelas. Okey, alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, insya-Allah al-yawm kita Alhamdulillah. nahnu sanaqubu min muraja'ah. Kita akan membuat ulang kaji tentang tajuk-tajuk yang kita telah pelajari pada tahun ini. Dan kalau sempat kita masuk semua tajuk. Tapi rasa macam tak sempat ya. Okey. Jadi Ustaz nak awak sediakan yang pertama buku purple tu. Okey, setiap orang mesti ada buku purple sediakan berserta dengan pen, okey, untuk catat nota. Dan satu lagi, tolong sediakan jadual i'rab. Ada tak? Hmm. Ada ke tidak Ada. jadual i'rab? Ada Ada. pastikan ada Okey, insya-Allah Ada. kita pertama sekali kita nak ulang kaji dulu tentang jadual i'rab. Kita nak ulang kaji dulu tentang jadual i'rab. Okey. Jadual i'rab, apa yang awak tahu? Apa yang awak faham tentang jadual i'rab? Ada tiga jenis. Ada tiga Ada jenis. tiga. Ada empat jenis. Okey, apa dia? Empat jenis tu? Marfu, Marfu', mansub, mansub, majrur majrur, zum. dan majzum. Okey. Baik. Jadi ada empat je hukum. Yang itu kita namakan sebagai hukum. Tapi kalau kita nak tahu dia punya tempat i'rab dia ataupun kita boleh kata jenis i'rab, yang tu ada berlambak. Okey. Jenis i'rab ataupun mauqi' i'rab. Jadi dua, sama ada kalau saya kata nau'ul i'rab, jenis i'rab, ataupun saya kata mauqi' i'rab, tempat i'rab. Okey, antara dua istilah ni. Tapi biasanya orang akan pakai mauqi' i'rab, tempat i'rab. Okey, maknanya kalau ustaz kata mauqi' i'rab, awak dah nampak fa'il, mubtada, khabar, maf'ulun bih, tamyiz, munada, apa lagi, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, fa'il, apa lagi naib fa'il, tawabi'. Tawabi' ni seperti badal, taukid dan sebagainya, dan yang lain-lain. Okey. Yang tu sebenarnya tempat-tempat i'rab tu awak perlu hafal. Kenapa? Kerana dalam tajuk i'rab nanti awak akan keluarkan tu semua tu. Dalam ujian lisan iaitu ujian syafawi, awak ada soalan i'rab. Dan juga dalam soalan peperiksaan, kemungkinan awak juga akan berjumpa dengan soalan i'rab. So tak boleh nak lari. Okey, tak boleh nak lari. Okey, baik. Kita buat laju-laju dulu. Okey, pertama sekali Ustaz tak share screen ke? Belum Apa Ustaz? Ustaz belum share screen lagi Oh, okey, belum. Belum. Okey, kejap. Okey, nampak dah Okey, Nampak. sekarang ni kita tengok pada ni. Hal antum nazartum, antum syahadtum asyashah. Nampak tak? Nampak. Okey, baik. Jadi ada tiga kolom, iaitu marfu'at, mansubat dan juga majrurat. Okey.
Sekarang ni siapa nak bagi tahu dulu apa dia marfu'at? Isi-isi dia. Apa dia mauqi' i'rab bagi marfu'at? Okey, Amirul. Mubtada. Okey, Amirul mubtada. Imran. Oh, Imran. Khobar. Khabar. Khobar. Khabar. Okey, seterusnya. Faizatul Halwa. Hmm, um, hmm, Fa'il. Fa'il. Okey, seterusnya Syakilah. Syakilah, ada tak? Hilang. Aimi. Pun hilang. Okey, Farah. Isim. Ismu inna. Isim inna. Okey. Okey, seterusnya Khairin. Isim kana. I I mana isim kana? Isim kana. Okey, ada. Isi Minna tak ada, Ustaz? Apa dia? Isi Minna bukan dekat Mansur. Tak apa, kita ni dulu. Masuk Okay. dulu. Okey. Seterusnya Farisha. Maf'ulun bih. Maf'ulun Maf'ulun bih. Maf'ulun bih Okey. Seterusnya Wani. Ghairu kana. Apa tak dengar? Ghairu kana. Khabar. Khabar kana. Hop. Khabar kana. Okey. Okey, kita masuk mansubat pula. Saya rasa dia tak perlu penuh ni. Okey, mansubat apa dia? Kita tanya daripada awal balik. Amirul. Mansubat. Khobar kana. Khabar kana. Mana khabar kana? Masuk sini. Dah ada Oh, dekat masuk tu. sini. Okey. Seterusnya Imran. Tambah lagi mansubat. Mudaf ilaih. Mudhaf ilaih, mana mudhaf ilaih? Okey, mudhaf ilaih. Seterusnya Wawa. Kas. Ustaz tahu. Tak tahu taram ah. Mansubat Tulis. Apa dia? Tamyiz. Tamyiz. Okey, seterusnya Farah. Um, Naib fa'il. Fa'il. Okey, seterusnya Ifah. Ifah ada Ifah? Hilang. Okey, Aisyah. Al-hal. Al-hal. Okey, seterusnya Khairin. Mustasna. Mustasna. Bila. Okey, seterusnya Syakilah. Maf'ulun fih. Maf'ulun fih. Okey,
Okey, lagi siapa lagi tinggal? Farisha, munada mudhaf kat mana? Farisha, maujudah? Ghaibah. Okey, Wani. Apa? Farisha. Tak wujud dah. Okey, Wani. Munada mudhaf. Dekat mana nak letak? Mansub. Mansub. Okey, seterusnya siapa lagi? Tak lagi, ulang lagi. Amirul fi'il mudhari' lam yusbaq bi adatin. Maksud dia fi'il mudhari' yang tidak diawali dengan apa-apa. Maksudnya dia terus yaf'alu macam tu. Sekejap. Dekat mana? Dekat Mansub. Koi. Mansub. Okey, seterusnya Imran. Khabar inna wa akhawatuha. Marfu. Marfu. Okey, Wawa. Fi'il mudhari' masbuk bilan wa kai. Maksud dia fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf lan. Marfu. Apa dia? Marfu. Okey, seterusnya Farah. Munada mu'arraf bi'al. Munada yang munada mu'arraf bi'al. Munada mu'arraf bi alif lam. Bila pula munada ada alif lam? Kejap saya terfikir, ada ke munada alif lam? Cuba tengok tajuk munada. Ni kan saya buat ni orang lain buat. Munada mu'arraf bi'al. Okey, tak apa. Munada mu'arraf bi'al ni tak pasti apa dia. Patutnya dia munada mudhaf lah maksudnya kalau ada alif lam. Okey, tak apa. Farah. Senang cerita munada nak letak kat mana? Letak dekat marfu. Munada letak kat marfu'at. Ya. Okey, seterusnya Aisyah. Aisyah ada tak Aisyah? Aisyah hilang. Khairin. Okey, masbuk bi ala wa ila wa akhwatiha. Maksudnya dia masbuk bi hurufil jar. Nak letak mana? Majrur. Majrurat. Okey, alhamdulillah kita dah selesai. Sekarang kita nak tengok jawapan. Okey. Okey, cik tengok. Ada mak ni hilang pula. Sekejap Okey, ni jawapan dia. Kalau awak tengok marfu'at, fi'il mudhari' masbuk bilan wa kai salah, isim inna salah, maf'ul bih salah. Mansubat yang salah fi'il mudhari' lam yusbaq bi adatin, naib fa'il pun salah, mudhaf ilaih pun salah, majrurat betul. Okey. Jadi Ustaz tak nak syarah kan kenapa tempat dia salah semua. Okey, sebab nanti awak kena
rujuk balik dalam awak punya nota tu. Nota yang Ustaz bagi tu. Nota peta i'rab tu. Okay, kalau tak ada bagi tahu. Jadi nak tak nak kena hafal. Sebab apa? Sebab contoh, bila awak tahu fa'il, awak dapat tentukan dalam satu ayat mana dia fa'il. Awak kena tahu juga apa hukum fa'il. Seperti mana awak tahu makan ketika puasa. Contoh, makan ketika berpuasa. Puasa wajib. Okey, jadi apa hukum makan ketika puasa? Batal lah puasa. Seperti itu juga dalam bahasa Arab awak kena tahu, okey, fa'il, apa hukum fa'il. Kena hafal lah. Bila awak hafal ni, peta-peta ni, awak hafal semua ni, awak hafal majrurat kat mana, awak hafal mansubat apa dia, awak hafal marfu'at apa dia, insya-Allah nanti senang awak nak buat i'rab. Okey. Dan satu lagi yang kena hafal selain daripada hukum, awak kena hafal tanda. Tanda pun kena hafal. Tak ada masa dah. Sekarang ni awak dah kena mula menghafal benda ni. Walaupun awak rasa macam tak penting. Tak, dia penting. Okay, dia penting. Sebab bila awak tahu mansubat ini, contoh kita belajar baru-baru ni, kita belajar tajuk tamyiz. Dan tamyiz berada di bawah mansubat. Mana tamyiz? Ni. Okay, tamyiz ni dia berada di bawah mansubat. Maka awak tahu mansubat baris atas. So tamyiz, kalau kita letakkan dia jadi satu, dia baris atas. Sebab tu tamyiz kita belajar selalu baris atas. Ataupun munada, ya taliban, ya talibal ilmi, ya fahimad darsi. Okay, bila kenapa fahima, kenapa taliban, kenapa baris atas? Rupa-rupanya bawa tahu munada duduk tempat mansub. Okay. Sebab tu kita kena hafal. Nak tak nak kita kena hafal. Dah bulan 3, tak lama lagi masuk sekolah. Kemungkinan hujung tahun SPM. Selagi tak ada apa nama dia, tak ada kata-kata rasmi daripada KPM, so SPM awak tetap hujung tahun ni So sedia. Tak ada masa lagi dah nak main-main. Dan tak ada masa lagi lah untuk awak tengok tanpa menghafal. Okey, insya-Allah. So nanti hafalnya benda ni. Seterusnya kita akan masuk pada tajuk yang pertama untuk ulang kaji, iaitu tajuk badal. Okay, tajuk badal. Sekejap saya buka tajuk badal. Okay, awak tengok awak tengok nota awak. Awak semua tengok nota masing-masing. Okay, nampak tak dekat skrin ni? Nampak. Okay, nampak. Okay, badal. Kita tengok dulu jenis rukun badal tu. Okay, rukun badal ada berapa? Dua. Rukun badal ada 2, iaitu badal dan mubadal minhu. Okey, badal yang mana? Mubadal minhu yang mana? Badal selepas ke sebelum? Mubadal minhu selepas ke sebelum? Badal selepas. Mubdal minhu. Okey, badal selepas, kalau mubadal minhu sebelum. Macam tu. Okey, betul. Bagus. Badal duduk belah kiri, mubdal minhu duduk belah kanan. Okey, itu yang pertama. Seterusnya yang kedua, jenis badal ada berapa? 3. Okey, ada 3. Badal mutabik, badal ba'du minkun dan juga badal ihtimal. Okey, apa dia badal mutabik yang awak faham dalam bahasa Melayu? Sama. Okey, sama. Bagi contoh. Apa yang samanya mutabik tu? Sama kat mana? Tengok buku, tak masalah. Tengok buku. Bagi faham je, lepas tu beritahu. Apa yang awak faham tentang badal mutabik? Sekarang ni kita nak tahu apa yang faham kita. Okay, terus hafal. Badal yang sama. Apa yang sama? Apa contoh dia? Cepat.
Buku ada tak depan-depan awak ni? Saya tak nampak ni. Saya percaya awak ada buku. Seorang je lagi yang tak ambil buku. Okay. So maknanya ada 3 orang daripada awak yang tak ada buku. Yang lain semua ada. Takkan seorang pun tak jawab. Nah, cepat. Contoh badal mutabik. Ganti nama isim sebelum dia. Ganti nama isim sebelumnya. Contoh. Contoh macam Ja'a al-mudiru Muhammad. Muhammad tu adalah mutobik. Dia ganti nama kepada mudir. Masuk. Okey. Okey, bagus. Dia maksudnya Muhammad tu adalah perincian. Okey, dia adalah perincian bagi mudir. Okey, ingat contoh lepas ni. Lepas ni kalau Ustaz tanya, okey apa dia badal mutabik? Kalau awak tak dapat nak terangkan badal mutabik, awak terangkan dengan contoh pun tak masalah. Okey, apa contoh tadi? Zahaba al-mudiru Muhammad. Okey, telah perginya al-mudir iaitu pengetua. Nama pengetua tu apa? Muhammad. Dia macam tu. Kalau bagi contoh yang lagi senang, yang biasa kita dengar, Al-Fadil Al-Ustaz, macam tu. Al-Fadil Al-Ustaz Yusuf. Ataupun Khalifah Al-Khalifah Abu Bakar. Apa lagi? Sahibu Samahah. Sahibu As-Samahah. Dia. Tak, nampak tak? Dia ada alif lam di awal. Al-Muhandis ataupun Al-Syaikhu. Al-Syaikhu, sebut nama Syekh tu. Syekh apa? Contohnya Syekh Muhyiddin. Al-Syaikhu Muhyiddin. Contoh. Itu badal mutabik. Biasanya dia akan terangkan dengan nama orang. Dia ada alif lam dulu. Al-Syaikhu, Al-Ustaz, Al-Fadil, Al-Murid, Al. Lepas tu baru dia letak nama orang. Itu biasa badal mutabik. Ingat badal mutabik. Biasa nama orang yang duduk selepas ada al. Al-Fadil, Al-Ustaz, Al-Muallim, Al-Muallimah, Al-Syaikh, Al-Mudir dan sebagainya. Okey, seterusnya jenis yang kedua, ba'du minkul. Apa contoh dia? Akalat kata nisfaha. Okey, akalat akaltu. Akal tu. Akaltu al-ka'kata nisfaha. Saya dah makan kek nisfaha tu sebahagiannya. Jadi ba'du minkul ni maksud dia apa? Dia sebahagian dari sebelumnya. Dia adalah kalimah yang digunakan adalah nisfun. Apa lagi? Ba'du. Ada lagi tak? Jaza'a. Juz'un. Ya, bagus. Dia sebut sebahagian. Sebahagian daripada sebelumnya. Saya makan kek sebahagiannya. Saya makan kek setengahnya. Saya makan kek 1/5 je. Maksudnya awak sebut bukan semua. Awak tak sebut semua kek tu. Awak sebut sebahagian kek tu. Ana akul al-ka'kata nisfaha. Saya makan kek sebahagiannya. Okey. Ingat kalimah-kalimah ni. Nisfun, juz'un, rubu'un dan sebagainya. Okey, seterusnya badal istimal. Okey, apa awak faham tentang badal istimal? Dia terangkan sifat isim sebelumnya. Abstrak. Tak boleh Dia sentuh. terangkan tentang abstrak Tak perkataan boleh. sebelumnya. Abstrak tu apa? Abstrak? Tak boleh disentuh. Tak boleh disentuh. Tak boleh disentuh. Contoh? Uhibu al-qahwata raihataha. Maksudnya? Saya suka bau kopi. Saya Saya suka bau kopi. Saya suka kopi. baunya. Baunya. Macam tu. Ingat awak boleh buat ayat. Saya suka bau kopi. Boleh. Ana uhibbu raihatal qahwah. Boleh tak? Boleh. Tapi ayat tu tak jadi badal. Ingat tu. Ayat tu tak jadi badal. So macam mana nak buat badal? Uhibbu qahwah dulu. Baru raihataha. Macam tu Okey, bagus. Uhibbu al-qahwah raihataha. Saya suka kopi.
bau dia. Saya suka kopi, bau dia. Macam tu. Okey, badal ingat badal kena duduk di hujung. Jangan awak buat saya suka bau kopi ataupun saya suka sebahagian kek. Jangan buat macam tu. Itu bukan badal. Badal dia duduk ujung. Saya suka kek sebahagiannya. Saya suka kopi, baunya. Saya suka Ahmad, kehandsomannya. Macam tu. Okey, dia badal ni duduk di belah hujung. Okey. Dan yang terakhir badal ini dia ada i'rab dia. I'rab dia adalah mengikuti. So nanti i'rab ni kita cerita hal lain lah. InsyaAllah satu hari nanti dah habis silibus kita, saya akan cerita i'rab dekat awak. InsyaAllah. Okey, habis dah tajuk badal. So ingat, badal ada 3 jenis dan mana dia badal dan juga mubdal minhu. Okey. Terusnya tajuk apa kita belajar? Taukid. Taukid. Okey, taukid apa taukid? Penegasan. Penegasan. Okey, bagus. Contoh, tak ada contoh. Bagi ni dulu. Rukun taukid. Kalau badal ada 2. Badal dengan mubdal minhu. Kalau taukid ada? Taukid dengan muakkid. Okey, taukid ada 2. Apa dia? Taukid dan Taukid dengan muakkid. muakkad. Muakkad. Taukid dan muakkad. Muakkid lain muakkad dengan muakkid lain. So ingat muakkad. Okey, taukid apa dia taukid? Penegasan. Ya, apa contoh dia? Contohnya dia ulang kalimah sama. Muhammad ataupun contoh lain Muhammad nafsuhu ataupun at-tullab jami'uhu, pelajar keseluruhannya. Satu lagi apa? Taukid ada 2 je kan? Maknawi dengan taukid lafzi. Okey. Baik, taukid lafzi apa dia taukid lafzi? Pengulangan. Taukid lafzi. Pengulangan. Taukid tu pengulangan. Taukid lafzi. Taukid ada 2 jenis, satu lafzi dan satu maknawi. Okey, taukid lafzi apa dia? Dengan lafaz. Ulang dengan lafaz. Ulang dengan lafaz. Contohnya. Contoh dia ulang dengan lafaz. Ja'a al-mudiru. Bagus. Ja'a al-mudiru. Telah datang siapa? Pengetua tu datang. Pengetua tu datang. Maksudnya pengetua yang sama, tapi awak ulang perkataan tu 2 kali. Al-mudir. Okey, bagus. Taukid lafzi. Kalau taukid maknawi, taukid maknawi ada kalimah apa? Domain tu banyak ada domain. Cumanya apa keistimewaan pada taukid maknawi? Dia ada kalimah khas dia. Kita kena hafal. Nafsa, ain, kila, Nafsun, kilta, ainun. jami'. Bagus. Nafsa, ainun, kila, kilta dan jami'. Okey. Maksud taukid maknawi ni macam mana? Maksud dia sama. Kita mengulang kalimah tu juga. Maksudnya kita menegaskan kalimah tu. Contohnya, pelajar-pelajar lelaki tu kesemuanya pergi ke sekolah. Macam tu. Pelajar-pelajar lelaki tu kesemuanya. So kesemuanya tu dia adalah pengulangan bagi pelajar-pelajar lelaki tu. Faham tak? Dalam bahasa Melayu ni, faham tak? Saya beri contoh bahasa Melayu. Ataupun contoh lain, Ahmad seorang lelaki kan. Ahmad dirinya pergi ke sekolah. Maksudnya bila awak sebut dirinya tu, awak sedang menegaskan Ahmad. Faham? Hal fahim tu? Tak ada jawapan. Tak faham, beritahu. Saya ulang. Faham ke tidak ni? Tak.
Tak. Okey, tak apa. Kalau tak faham, Ustaz ulang lagi. Awak tak faham, jangan diam. Seorang pun tak faham, Ustaz akan ulang insya-Allah sampai faham. Okey, kita tunjuk contoh dalam Microsoft Word lah. Okey. Start sikit. Contoh kita Ustaz buat ayat tadi. Ahmad dirinya pergi ke sekolah, ataupun kita buat guru lelaki kesemuanya pergi ke sekolah. Satu lagi ayat, pelajar perempuan kesemuanya memasak. Okey, contoh. Okey, Ahmad dirinya pergi ke sekolah. Guru-guru lelaki kesemuanya pergi ke sekolah, dan pelajar-pelajar perempuan kesemuanya memasak. Okey. Baik. Yang saya nak tekankan ini kalimah ni. Ahmad dirinya. Guru-guru lelaki kesemuanya. Pelajar-pelajar perempuan kesemuanya. Okey. Tanpa perkataan yang digelapkan ni. Awak rasa ayat tu masih betul ke tidak? Betul. Kalau Ustaz buang Betul. dirinya kesemuanya. Betul tak ayat ni? Betul. 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 Tapi kenapa kita tambah dirinya kesemuanya? Betul. Cuba nak menegas. Kita nak tegaskan ni. Kita nak tegaskan kalimah yang sebelumnya. Okey. So, kalimah sebelumnya ni lah. Dirinya ni kita kembali pada Ahmad. So, Ahmad pergi ke sekolah. Kalau kita buat ayat Ahmad pergi sekolah, dah boleh lah. Tapi bila awak kata Ahmad diri dia macam tu. Ahmad diri dia pergi sekolah. Bila awak dengar dirinya tu, awak dah macam, ini memang tengah sungguh-sungguh ni nak tegaskan Ahmad tu. Penegasan. Okey, sama dengan ayat guru-guru lelaki pergi ke sekolah. Guru-guru lelaki pergi sekolah. Guru lelaki pergi sekolah. Guru lelaki kesemuanya mereka pergi sekolah. Semua pergi sekolah. Bila awak dengar tu, dia macam sedang orang tu tengah menegaskan ayat dia. Faham tak? Penegasan ni setakat ni. Faham Faham. Ini yang namakan sebagai taukid maknawi. Kenapa maknawi? Sebab dia, cuba awak tengok, Ahmad dirinya. Sama ke perkataan dia? Tak sama. Okey, taukid maknawi macam ni. Kalau taukid lafzi tadi macam mana? Kelas? Diulang. Diulang kalimah sama. Ini paling senang. Ahmad juga. Macam tu. Ahmad pergi ke sekolah. Guru-guru lelaki pergi sekolah. Macam tu. Guru-guru lelaki pergi sekolah. Awak ulang perkataan tu 2 kali. Itu taukid lafzi. Yang ni pun samalah, ni kena tukar. Okey. Dah. Faham taukid insya-Allah. Ustaz ajar dulu ke Ustaz bagi jawapan? Ustaz bagi kerja. Kita ajar tu lagi. Satu lagi tajuk. Lepas taukid apa? Al-hal. Okey, al-hal. Al-hal, apa dia al-hal? Keadaan. Apa tak dengar? Keadaan. Okey, bagus. Al-hal tu adalah keadaan. Contoh ayat dalam bahasa Melayu. Ahmad pergi ke sekolah. Ayat sama. Ahmad pergi ke sekolah. Nak tambah apa? Dalam keadaan berjalan. Okey, bagus. Ahmad pergi ke sekolah dalam keadaan berjalan. Dalam bahasa Arab, Ahmad yadhhabu ilal madrasah. Dalam keadaan berjalan. Sepatutnya kita buat macam ni. Sepatutnya lah. Biasa awak pakai dalam apa? Dalam karangan awak. Ahmad yadhhabu ilal madrasah
dalam keadaan berjalan. Fi ataupun bi. Bil masyi. Dengan jalan. Biasa tu macam tu. Ataupun Ahmad pergi ke sekolah dalam keadaan, tak apalah, guna ni lah contohnya. Ahmad yadhhabu ilal madrasah bil masyi, ataupun Ahmad yadhhabu ilal madrasah dalam keadaan fi halati al-masyi, ataupun fi hali al-masyi. Ahmad pergi sekolah dalam keadaan jalan. Okey, kalau awak buat macam ni, Ahmad yadhhabu ilal madrasah fil hali masyi, ataupun Ahmad yadhhabu ilal madrasah bil masyi. Okey, sama ada dua ni. Kalau buat macam ni, ini ada tak hal? Tak ada. Tak ada. Tak. So, macam mana nak jadikan dia hal? Masyin. Bil masyi ni tukar pada Mash. tukarkan kepada isim fa'il. Masya. Masya berjalan. Yamshi fi'il mudhari'. Masya fi'il madhi, yamshi fi'il mudhari'. Kalau isim fa'il dia tambah alif. Okey, lepas huruf pertama, huruf kedua terakhir, baris kedua terakhir baris bawah. So jadi apa? Masyi. Okey, masyi. Okey, hal berada dalam keadaan mansub. Kalau awak ingat, hal berada dalam keadaan mansub. Mansub baris apa? Mansub baris atas untuk satu. So masyi ni untuk seorang. Sebab tu dia baris atas. Masyi baris atas tambah atas lah. Bila tambah baris atas, tak ada la alif lam tanwin. Jadilah masyian. Ahmad yadhhabu ilal madrasah masyian. Faham? Faham. Okey, betul, faham Okey, ini adalah hal, keadaan. Okey, keadaan ada berapa jenis? 4. Okey, bagus, 4. Apa dia? Mufrad. Hal mufrad. Mufrad. Contoh hal mufrad. Raja'a abi dahikan. Maksud dia? Maksudnya, awak kena tahu bahasa Melayu. Kalau tak, macam mana nak buat ayat dalam bahasa Arab? Ustaz Raja'a apa? Raja'a pulang. Ayah pulang. Dahikan. Dahika yadhaku, maksud dia gelak. Oh. Ayah pulang dalam keadaan gelak. Ketawa. Okey, bagus. Ayah pulang dalam keadaan gelak. Mana mufrad dia? Kejap ya, bahasa Arab. Pulang pulang. Al-abu raja'a dahikan. Okey, mana mufrad dia? Dahikan. Okey, bagus, dahikan. Okey. Tahniah. Okey, seterusnya. Hal kedua. Ada 4 kan? Okey, hal yang kedua. Selepas mufrad, kita ada hal Jumlah ismiyah. Okey, kita ada hal jumlah. Okey, kita ambil dulu hal jumlah ismiyah. Okey, contoh bahasa Melayu. Hal jumlah ismiyah. Cepat. Tak tahu perkataan, tanya Ustaz. Lima sinar. Ada orang tak ni? Dia Tak Ustaz. ni. Apa dia contoh ayat hal ismiyah, hal jumlah ismiyah? Raja'a abi wa huwa dahik. Okey, roja'a abi. Terjemahkan dia. Terjemah dulu bahasa Melayu. Pulangnya ayah. Ayah pulang. Ayah pulang. Wa huwa dahik. Wahua apa? Wahua. Dan dia Dan dia. gelap. Wahua Dahik. dohik. Gelak gelak. Okey. Gelap. Pulang gelap. Gelap ke gelak? Gelap, Fiz.
Gelak Gelak. Oh, Ayah betul gelak tu. pula. Astagfirullah. Oh, macam saya. Tak boleh ngantuk. Eish. Payah Sorry. gelap pula. Okey, ayah pulang dan dia gelak. Nampak? Ini hal jumlah ismiyah. Ayat dalam bahasa Arab dia raja'a al-abu wa huwa dahikun. Okey. Apa keistimewaan? Apa keistimewaan dalam hal jumlah ismiyah? Ada apa? Wahwa tu. Dia ada wahwa. Wajib betul wajib pula. Dalam kita belajar ni, hukum dia wajib untuk ada wahwa. Untuk hal jumlah ismiyah. Okey, syukran. Seterusnya, hal jumlah yang ketiga. Hal jumlah Al-jumlah fi'liyah. fi'liyah. Okey, contoh ayat. Raja'a abi yadhaku. Okey, apa maksud dia? Ayah pulang. Ayah pulang. Yadhaku. Maksud dia? Yadhaku fi'il mudhari'. Dia sedang Ayah pulang sedang gelak. ayah pulang, dia sedang gelak. Macam tu. Ayah pulang dalam keadaan sebenarnya kat sini. Ayah pulang dalam keadaan dia sedang gelak. Raja'a abi. Ada wahwa tak? Tak ada. Macam ni. Raja'a abi yadhaku tulis Okey, raja'al abu yadhaku. Okey, betul. Ini adalah hal jumlah fi'liyah. Kenapa? Kerana dia sedang gelak ni berada dalam keadaan fi'il, dalam keadaan kata kerja. Ni yadhaku. Mula dengan ya iaitu fi'il mudhari'. Okey. Tapi untuk pengetahuan awak semua, beringat sikit kena beringat selalulah. Hal jumlah fi'liyah kadang-kadang dia tambah juga wahwa. So tolong berhati-hati. Jangan awak nampak wahwa terus awak kata ini confirm jumlah ismiyah. Tak semestinya. Okay? Kadang-kadang jumlah fi'liyah pun dia tambah wahwa. Dia nak kelirukan awak. Rupa-rupanya lepas wahwa fi'il. Bila dia fi'il memang takkan jadi dia jumlah ismiyah. Dia mesti jumlah fi'liyah sebab dia fi'il. Okey, dan yang terakhir apa dia? Syubah Subhanallah. Syibih jumlah. Okey, syibih jumlah. Apa ayat dia? Raja'a abi bifarahi. Raja'a abi Bifarahi. Raja'a abi bi farahin. Oh ya, Ustaz silap awal-awal tu. Bila tambah bi boleh jadi hal. Tapi dia bukan hal mufrad. Ustaz silap tadi Ustaz kata kalau tambah bi nanti dia akan jadi, dia tak jadi hal. Silap. Bila tambah bi dia jadi hal tapi hal lain, hal syibih jumlah. Okey, maksud dia apa? Ayah pulang dengan keadaan gembira. Ayah pulang dengan gembira. Okey, ni terjemahan dia. So dengan ini adalah bi dalam bahasa Arab. So dengan dalam bahasa Arab bi ni adalah huruf Jar. bagus, huruf jar. Okey, alhamdulillah, ini adalah jenis-jenis hal. Ada 4 jenis hal, iaitu dah sebut tadi, hal mufrad, hal jumlah ismiyah, hal jumlah fi'liyah dan juga hal syibih jumlah. Okey, so setakat ni kita baru sempat ulang kaji 4 perkara, iaitu yang pertama hafalan saya ingat balik, tolong hafal jadual i'rab. Fa'il duduk tempat mansub, fa'il duduk tempat marfu', naib fa'il duduk tempat marfu', apa lagi? Khabar duduk tempat marfu', mubtada duduk tempat marfu', apa lagi? Isim kana duduk tempat marfu', khabar inna duduk tempat marfu', tawabi' tertentu duduk tempat marfu'. Kemudian mansubat pula, apa mansubat? Maf'ul, semua jenis maf'ul. Maf'ul fih, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajlih, maf'ul bihi, semua jenis maf'ul duduk tempat mansub. Senang. Kemudian apa lagi? Mustasna, mustasna, munada dan sebagainya. Majrur sikit. Mudhaf ilaih dan juga
isim yang duduk lepas huruf jar. Dan yang kedua, kita belajar badal, jenis dia, rukun dia. Kemudian kita belajar apa lagi? Taukid, jenis dia, rukun dia. Dan kita belajar hal, jenis dia. Rukun hal kita tak belajar. Tak payah. Sebab tengok tak ada. Ada je sebenarnya. Tapi tak apa. Setakat ni tak apa. Kita kena tahu dulu. Okey, setakat ni boleh faham Boleh. Okay, Boleh. saya akan bagi awak nota, kalau nota lah, macam kerja sikit dalam word wall tu juga untuk awak ulang kaji taukid, badal dan juga taukid dan juga ni je. Taukid dan satu lagi tadi. Dan hal, insya-Allah. Okey, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.